Nabi Adam AS merupakan khalifah pertama yang diturunkan di muka bumi bersama pasangannya Hawa. Pasti ramai di antara kita yang menganggap turunnya Adam dan Hawa ke bumi adalah kerana mereka berdua melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala akibat memakan buah khuldi akibat hasutan syaitan. Ada beberapa perkara berkaitan kisah Nabi Adam AS ini yang sebenarnya wujud banyak kekeliruan di antara kita, dan saya harap hari ini saya dapat menjelaskan sedikit berkenaan kisah manusia pertama ini. Salah satu mitos paling kuat berlegar berkenaan turunnya Nabi Adam AS ke bumi adalah disebabkan oleh hukuman yang dikenakan ke atas mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan ada yang beranggapan jika Adam dan Hawa tidak terpedaya pengaruh syaitan, manusia akan masih kekal di syurga. Jawapan kepada persoalan ini terkandung dalam ayat ke-30 surah Al-Baqarah yang bermaksud, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah bermaksud berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Ayat ini menerangkan memang sejak mula penciptaan Adam lagi telah ditetapkan yang Adam AS akan diturunkan untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi persoalan adakah Adam dan Hawa akan terus kekal di syurga sepatutnya tidak ditimbulkan. Adam sudah pun dipenuhi dengan ilmu yang diperlukan untuk dia menjadi khalifah ketika masih di syurga. Adakah anda mengetahui nama pokok larangan yang buahnya dimakan oleh Adam dan Hawa itu? Sebenarnya tidak mempunyai sebarang nama. Khuldi sebenarnya adalah nama yang diberikan sebagai gelaran untuk merujuk kepada pokok larangan itu oleh Iblis untuk memujuk Adam dan Hawa supaya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran hanya terkandung satu ayat merujuk kepada buah khuldi dalam ayat 120 surah At-Taha. Lalu syaitan membisikkan fikiran yang jahat kepadanya dengan katanya, "Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pokok khuldi?" yang maksudnya hidup kekal dan kerajaan yang tidak akan musnah. Khuldi itu membawa makna hidup kekal atau eternity dalam bahasa Inggeris. Gelaran khuldi itu bukan nama sebenar pokok itu, tetapi hanyalah pembohongan iblis untuk merosakkan pegangan Adam dan Hawa ketika itu. Ini mitos paling kerap disebarkan dan paling berbahaya, sehinggakan ramai di antara kita menggunakan kepercayaan ini sebagai satu hujah untuk membuktikan wanita perlu diawasi. Hujahnya mudah saja, rujuk balik pada ayat 120 surah At-Taha yang dinyatakan tadi berkenaan kisah ini. Sudah jelas tidak wujud sebarang bukti yang mengatakan Hawa yang memujuk Adam untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan itu, dalam surah Al-A'raf ayat 20 juga dinyatakan, lalu syaitan menghasut mereka berdua memakan buah pokok larangan dengan tujuan untuk mendedahkan aurat mereka yang selama ini terlindung daripada mereka. Lalu ia berkata, "Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pokok ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak terjadi dari kalangan yang mereka yang hidup kekal abadi." Kepercayaan itu datangnya daripada kisah Adam dan Eve melalui kitab Bible, di mana diceritakan dalam Bible iblis datang menyerupai ular lalu memujuk Eve iaitu Hawa untuk memakan buah larangan itu. Dengan menggunakan pujuk rayu untuk memujuk Hawa dengan menjanjikan kekuasaan yang sama seperti Tuhan, selepas memakan buah larangan membuatkan Eve tergoda melihat pokok larangan yang dikatakan rupanya cantik dengan buah-buahan yang segar. Sehingga kini wujud pelbagai perbincangan tentang isu ini dalam pengkaji agama Kristian yang mempunyai bermacam pandangan tentang adakah Eve berseorangan semasa dipujuk iblis atau Adam ada bersamanya. Adakah Eve yang makan terlebih dahulu kemudian Adam? Hujah yang paling kuat menyalahkan Eve adalah melalui 1 Timotius ayat yang ke-14 King James Version yang dengan jelas menyebut, "Dan Adam tidak diperdaya, yang diperdaya hanya wanita itu yang melanggar peraturan Tuhan." Ramai yang masih mempercayai hal kom ditekak lelaki dan 2 buah dada wanita adalah buah larangan yang tersangkut
ketika ditelan bagi menunjukkan yang Hawa makan buah itu terlebih dahulu, lalu sangkut di dada. Kemudian Adam makan lalu sangkut di tekak. Kerana menurut Islam tidak ada langsung asas kepada kepercayaan ini. Jadi usahlah menyebarkan lagi kisah palsu ini yang langsung tidak ada asas melalui pandangan agama Islam. Adakah Adam dan Hawa berbogel di dalam syurga? Tidak. Adam dan pasangannya sudah diberitahu sebenarnya berpakaian ketika hidup di syurga melalui ayat 121 surah At-Taha. Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulai menutupnya dengan daun-daun dari syurga, dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersesatlah dia. Hanya selepas termakan pujukan iblis barulah terselah aurat sesama mereka, yang memerlukan Adam dan pasangannya menggunakan daun-daun untuk menutup aurat mereka berdua. Jadi, elakkan diri anda daripada kerap kali tersalah apabila membayangkan kisah Adam dan Hawa. Kerana apa yang selalu tergambar dalam fikiran kita adalah dua manusia yang hidup dalam taman yang indah, tanpa berpakaian seurat sebenar pun, seperti apa yang selalu divisualkan oleh pelukis bukan Muslim. Akhir kata, jangan lupa subscribe channel Kongsi Cerita dan jangan lupa share dan juga like.